Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan kerana ada depan komputer masing-masing, depan phone masing-masing. Terima kasih yang ikut di YouTube, di Facebook. YouTube tak ada hari ni, minta maaf. Terima kasih yang ikut di Facebook, terima kasih yang ikut di TikTok. Assalamualaikum Saifuddin. Terima kasih Nana, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan paling terima kasih sekali untuk tuan-tuan pelajar-pelajar saya yang ikut di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sangat kita tak bercerita. Lama sangat sebab last kita bercerita adalah pada Ramadan lalu. Lama kita berhenti. Kita sambung Nabi yang terakhir. Dari segi siri Al-Quran bercerita, inilah Nabi yang terakhir sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mulakan 4 siri terkait Nabi Isa alaihissalam. Kita mula malam ini insya-Allah. Jom kita mula. Nabi Isa alaihissalam. Topik kita hari ini misi Isa. Ada apa dengan misi Isa? Tuan-tuan, rujukan kisah Nabi Isa dalam Al-Quran ada 14 tempat. Tengok dekat skrin. Ada 14 tempat adalah rujukan kisah Nabi Isa dalam Al-Quran. Yang kita garis merah tu, yang tu adalah 3 rujukan paling utama. Maksudnya tuan-tuan, saya galakkan tuan-tuan habis kelas ke bagaimana ke, tuan-tuan sekurang-kurangnya baca sekurang-kurangnya 3 petikan tersebut. Sekurang-kurangnya yang saya garis merah. Sebab 3 ayat ataupun 3 petikan dari 3 surah itu adalah bahagian yang paling utama, panjang terkait Nabi Isa alaihissalam. Baginda Nabi Isa dimulakan kisah baginda ataupun disebut nama baginda seawal Al-Baqarah. Menunjukkan bahawa ini watak penting ni. Nabi Isa alaihissalam dan diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Tuan-tuan tengok rujukan kisah Isa tu penuh sampai 14. Kalau tuan-tuan teliti daripada Adam sampailah sekarang, yang penuh rujukan dalam Al-Quran, dalam erti kata, Quran tu ulang cerita dia sahaja. Tuan-tuan, ada 2 Nabi sahaja yang begitu. Yang mana kalau saya nak sebut rujukan Al-Quran tentang Nabi tu terlalu banyak. Penuh skrin. Yang pertama, yang kedua Nabi Isa. Siapa boleh sebut yang pertama? Siapa lagi Nabi yang watak dia sangat diulang-ulang dalam Al-Quran? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, betul. Nabi Musa adalah Nabi yang paling rujukannya diulang-ulang dalam Al-Quran, yang pertama. Dan watak kedua yang rujukannya diulang-ulang dalam Al-Quran adalah watak Nabi Isa alaihissalam. Maka siapakah Isa? Wa min dzurriyyatihi, daripada keturunannya, nya tu adalah Ibrahim, Allah sebut. Daripada keturunan Ibrahim datanglah beberapa nama. Antara namanya wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Dari keturunan Ibrahim datang Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. 4 nama ini semuanya yang soleh-soleh. Saya gariskan Yahya, saya gariskan Isa. Tuan fokus 2 nama tu, Yahya dan Isa. Nak cerita Nabi Isa, mesti kena cerita Nabi Yahya. Nak cerita Nabi Isa, mesti kena cerita juga Nabi Yahya. Yahya dan Isa. Daripada keturunan Ibrahim. Maka kita tahu, daripada keturunan Ibrahim alaihissalam, datanglah 2 anak dia yang utama, Ismail dan Ishak. Daripada keturunan Ishak datang Yaqub. Daripada keturunan Yaqub datang Rasul pertama Bani Israel, Musa. Dan daripada keturunan Yaqub juga datangnya Imran, Tok Wan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Nabi Isa alaihissalam bin Isa ibnu Maryam ibnu Imran. Isa anak Maryam, Maryam anak Imran. Berikut sebagai introduction terhadap watak bernama Isa. Apa lagi yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu perkara ini. Ulul azmi. Lama tak bicara tentang isu ulul azmi. Lama sangat kita tak bicara tentang isu ulul azmi. Ulul azmi ni apa? Dalam surah Al-Ahqaf, Allah sebut kepada baginda Nabi Muhammad,
Ayat ni Allah sebut kepada Nabi Muhammad. Allah sebut, fasbir. Kamu Muhammad kena sabar. Wasbir. Kamu Muhammad, kamu kena sabar. Sabar macam mana? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana para rasul ulul azmi. Para rasul yang keazaman mereka sangat tinggi. Wala tasta'jil lahum. Yang mana kesemua para rasul ulul azmi ni, kamu Muhammad kena jadi macam mereka. Kamu Muhammad jangan minta disegerakan siksaan kepada umat kamu seperti mana rasul-rasul ulul azmi yang lain mereka menjaga lidah mereka. Mereka tak minta disegerakan siksaan kepada umat mereka. Kamu Muhammad kena contohi rasul-rasul ulul azmi ni. Siapakah rasul ulul azmi? Allah bagi tahu. Allah sebut, wa iz akhazna minan nabiyina mitsaqahum. Kami ambil perjanjian setia daripada para nabi yang ramai. Siapa para nabi yang ramai? Ramailah. Ramailah. Dalam ramai-ramai para nabi itu 5 nama disebut. Siapa? Wa minka, daripada kamu Muhammad, 1. Wa min Nuh, daripada Nuh. Wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. 5 nama. Daripada kamu Muhammad, daripada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. 5 nama. 5 nama ini adalah yang kita panggil sebagai ulul azmi. So, tuan-tuan, ulul azmi ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk jadi macam Rasul ulul azmi. Kamu Muhammad kena contohi sungguh-sungguh Rasul ulul azmi. Siapa dia? Mula dengan Nuh. Kisah Nuh adalah kisah Muhammad. Apa yang Nuh kena, yang tu Muhammad kena, dan Muhammad riat seperti baginda Nabi Nuh riat. Seperti Ibrahim alaihissalam. Kisah Ibrahim adalah kisah Muhammad. Apa yang berlaku kepada baginda Nabi Ibrahim ada berlaku kepada baginda Nabi Muhammad. Dan baginda riat seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam, oleh Musa dan juga Isa. Maka tuan-tuan, lama dah kita tinggal Nabi Ibrahim. 2 tahun lepas. Nabi Nuh ni 3 tahun lepas. Ibrahim ni tak ingat, seingat saya 2 tahun lepas. Nabi Musa setahun lepas kita bicara. Dan sekarang sampailah giliran Rasul terakhir yang baginda, yang Allah perintahkan baginda jadi seperti Rasul itu, iaitu baginda Nabi Isa ibnu Maryam. Isa anak Maryam. Ini 4 Rasul tambah Nabi Muhammad, 5 Rasul yang disebut sebagai ulul azmi. Sekarang, berikutnya, yang ni saya nak minta satu orang di Zoom bantu saya. Saya tak mau ulang balik lah. Satu orang bantu saya. Topik keluarga pilihan. The chosen family. Keluarga pilihan. Tuan-tuan, ayat ini surah Maryam ada 4 nama. Saya tak mau sebut 4 nama tersebut. Kemudian surah Ali Imran ada 4 nama yang lain. Sekarang tuan-tuan, satu orang di Zoom tolong bantu saya. Keluarga pilihan. 4 nama surah Maryam, 4 nama lagi dalam surah Ali Imran. Tapi all together kalau campur 4 tambah 4 ni equal to 5 nama. Siapa boleh sebut 5 nama yang disebut sebagai keluarga terpilih tu? Kawan Zoom tolong bantu saya. Sebab ni topik ulangan. Watak-watak terpilih dunia ini bermula dengan siapa? 5 nama. Bantu saya. Betul lah tu. Cakap kuat sikit je. Ibrahim. Mula dengan siapa? Imran, Muhammad. Mula dengan siapa? Adam. Adam alaihissalam. Lepas Adam? Nuh. Lepas Nuh? Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Lepas Ibrahim? Israel. Keluarga Israel. Lepas Israel? Imran. Keluarga Imran.
ayat rujukannya saya tunjuk tadi, tapi saya touch and go je lah, cepat-cepat. Maka sekarang tuan-tuan, pasal apa saya cepat-cepat tadi? Sebab tuan-tuan sepatutnya dah hadam dah pun tentang isu keluarga terpilih. Keluarga terpilih umat manusia ini bermula dengan Adam. Daripada keturunan Adam, datang watak utama yang berikutnya bernama Nuh alaihissalam. The chosen one, Nuh. Daripada Nuh, dunia ini dimusnahkan ataupun clean slate semula dunia ini. Daripada keturunan Nuh datanglah rasul-rasul yang ramai. Daripada banyak rasul-rasul keturunan Nuh, datang satu orang manusia bernama Ibrahim. Dan this is the new figure. This is the new leader. This is the new Al-Mustafa, the chosen one. Ibrahim alaihissalam. Daripada keturunan Ibrahim alaihissalam, terpilih bukan sekadar Ibrahim, bahkan terpilih the whole keluarga Ibrahim. Daripada keturunan Ismail bin Ibrahim dan juga Ishaq bin Ibrahim. Daripada keturunan Ishaq bin Ibrahim, datang Ya'qub, dan daripada keturunan Ya'qub, terbentuklah keluarga Israel, the new nation. The new nation, the chosen family, the chosen nation. Keluarga Israel ataupun Bani Israel. Yang mana dalam keluarga Bani Israel itu datang para nabi yang terkenal dan ramai. Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Uzair, Zulkifli, Yunus, Ayub. Semua kita study dah pun. Dan tuan-tuan, siapakah generasi baru yang mewarisi keluarga Ya'qub? Generasi baru yang mewarisi keluarga Ya'qub, yang memegang panji-panji keluarga Ya'qub adalah keluarga Imran. Yang mana keluarga Imran ini hidup sezaman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, muncullah daripada keluarga Imran Maryam dan juga Isa. Maka tuan-tuan, keluarga Imran ini merujuk kepada sekurang-kurangnya 2 orang. Keluarga Imran merujuk kepada sekurang-kurangnya 2 orang. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Isa ibnu Maryam. This is the new people, the new Al-Mustafa, the chosen one, yang memegang panji-panji mewarisi keluarga Ya'qub alaihi salam. Dan perlu diingatkan, keluarga Imran, Yahya, Maryam dan Isa ini, mereka hidup sezaman dengan Zakaria dan Yahya. Maryam hidup sezaman dengan Zakaria, Yahya sebaya dengan Nabi Isa AS. Maka, kronologi Bani Israel lepas zaman Musa. Kisah Bani Israel ini panjang. Empire Bani Israel pernah bersatu di bawah Raja Talut, Raja Daud, Raja Sulaiman. Perang saudara meletus, Bani Israel pecah 2 kepada kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. 2 kerajaan ini dijarah oleh beberapa kuasa asing 800 tahun. Sehinggalah datang era Romawi. Bawah sekali, itu penting. Lama 800 tahun dijajah, kemudian datang era Romawi. Rom. Pada zaman Romawi ini, para imam, kahan, para imam Bani Israel adalah para imam yang korup. Pada zaman Romawi, para imam ataupun kahan Bani Israel adalah korup, sangat tak guna. Termasuklah para kahan, para imam yang korup ini daripada keluarga Harun. Sebab keluarga Harun ni Ahlul Bait. Mereka inilah yang menjadi watak utama, para pimpinan utama agama Bani Israel. Mereka menguruskan Bait Hamikdash ataupun Masjid Al-Aqsa. Nabi Zakaria salah seorang daripada kahan. Tapi dia orang beriman lah yang menguruskan Masjid Al-Aqsa itu. Nabi Zakaria risau melihat keadaan pewaris Bani Israel. Dia mohon kepada Allah agar Allah hantar wali. Allah hantar seorang daripada kalangan ahli keluarga dia untuk meneruskan agenda dakwah itu. Maka Allah hantar Maryam. Maryam hidup di bawah pemeliharaan Zakaria. Sampailah era baru. Isteri Nabi Zakaria mengandungkan Yahya. Dalam masa yang sama, Maryam mengandungkan Isa. Tuan-tuan dengar perkataan saya. Dalam masa yang sama,
Isteri Zakaria mengandungkan Yahya, masa yang sama Maryam mengandungkan Isa. Masa yang sama. So tuan-tuan, kita nak mulakan kisah hari ini dengan bahagian tu. Mengandungkan Yahya dan mengandungkan Isa. Yahya dan Isa, bagaimana mereka terkait? Bagaimana Yahya dengan Isa terkait? Terkaitnya mereka apabila anak ketiga daripada keturunan Yaqub, Liwais, anak yang ketiga ini datanglah keluarga Harun. Tengok. Anak yang ketiga ini datanglah keluarga Harun. Daripada anak yang ketiga, Liwais. Daripada keluarga Harun datang Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria kahwin dengan satu orang perempuan, Elizabeth, yang juga daripada keturunan Harun. Kenapa keturunan Harun ini penting? Sebab keturunan Harun ada tempat yang istimewa di kalangan Bani Israel selaku Ahlul Bait di kalangan Bani Israel. Yang pertama. Berikutnya, daripada anak yang keempat daripada keturunan Yaqub, Yahuda. Daripada keturunan Yahuda datanglah Imran. Imran daripada keturunan Daud, daripada keturunan Yahuda. Imran kahwin dengan satu orang perempuan bernama Hannah. Hannah adalah adik kepada Elizabeth. Zakaria dapat anak, Imran dapat anak nama Maryam. Maryam dijaga oleh Zakaria. Zakaria dapat anak nama Yahya. Kemudian Maryam dapat anak nama Isa. Tuan-tuan lihat sini. Yahya dengan Isa hidup sezaman dan mereka sebaya. Yahya dengan Isa hidup sezaman dan mereka ini sebaya. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa mengandung dulu? Siapa lahir dulu? Yahya ke Isa? Yahya melahir dulu sebab tuan-tuan study kisah Zakaria dengan saya dulu. Nabi Zakaria lihat Maryam ni dia seronok sangat, dia doa. Malaikat datang bagi tahu dia dapat anak. Lalu isteri dia mengandung. Lepas tu baru Maryam mengandung. Maka tuan-tuan, Yahya dengan Isa, Yahya lahir dulu. Maka sekarang kita bicara sekejap tentang Yahya alaihi salam. Kelahiran Nabi Yahya. Nabi Yahya pun lahir selaku anak kecil, bayi. Allah sebut, Ya Yahya, wahai Yahya, khuzil kitab biquwwah. Peganglah Alkitab itu dengan teguh. Tuan-tuan, Nabi Zakaria lahir. Lahir baru jadi budak 3-4 tahun. Baru budak yang baru pandai cakap, Nabi Yahya. Nabi Yahya baru umur 3-4-5 tahun. Baru budak pandai cakap sahaja. Allah wahyukan kepada Yahya, Ya Yahya, khuzil kitab biquwwah. Yahya, kau pegang kitab itu dengan sungguh-sungguh. Boleh bagi tahu saya tak? Kitab itu tu kitab apa? Taurat. Yahya baru umur 2-3 tahun, 4 tahun. Allah datang, Allah beritahu kepada Yahya melalui malaikatnya, Yahya, you are not somebody. Kau bukan orang biasa-biasa. You are somebody. Maka Yahya pegang kitab Taurat tu sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Allah berikan kebijaksanaan kepada Yahya waktu Yahya masih lagi sabiyya, kanak-kanak. Kanak-kanak maksudnya apa? 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kanak-kanak. Kanak-kanaknya Yahya pun dah bijak dah. Dia mahir selok-belok Alkitab. Nabi Yahya alaihi salam. Allah sebut, wa hananan min ladunna wa zakah. Yahya satu orang yang dia tak renggang dari sisi Allah. Dia sentiasa mendampingi Allah. Dia budak-budak lagi. Dia tak main gasing. Dia budak-budak lagi tak main Beyblade, tak main PS4. Dia budak-budak lagi, dia tak merenggang dari sisi Allah. Nabi Yahya alaihi salam. Dia satu orang yang sentiasa sucikan hati dia. Diri dia budak-budak lagi tapi dia bersihkan hati dia. Wa kana taqiyya. Yahya seorang takwa. Wa barran biwalidayhi. Yahya taat, buat baik kepada mak ayah dia. Walam yakun jabbaran asiyya.
Yahya satu orang yang tidak angkuh. Yahya satu orang yang tidak derhaka. Pendek kata, Yahya waktu budak tu pun telah mendalami Alkitab. Yahya waktu budak itu pun sejuk mata mak ayah dia memandang. Siapa? Nabi Yahya alaihi salam. Yahya lahir dulu. Tak lama lepas Yahya lahir, lahirlah Nabi Isa alaihi salam. So tuan-tuan, pada peristiwa Nabi Isa lahir ni, Nabi Yahya pun baby lagi. Nabi Yahya dia tak lihat Nabi Isa lahir. Nabi Yahya dia tak lihat Nabi Isa lahir. Sebab dia pun baby juga, Nabi Yahya. Namun sewaktu kelahiran Isa, Yahya yang baby itu dah ada lah. Maka Allah cerita, yang ni sedikit ulangan kisah Maryam. Saya tak cerita lanjut yang kisah Maryam tu sebab nak cepat sikit, nak fokus pada bahagian Isa sahaja. Namun lahirnya Isa ini Allah sebut, in huwa illa abdun an'amna alaih. Isa ini tak lain satu orang yang Allah beri nikmat banyak kepada Nabi Isa alaihi salam. Ja'alnahu masalan li bani Israel. Allah beri banyak kelebihan kepada Nabi Isa ini tujuan untuk menjadi satu misalan. Satu contoh, satu bukti buat Bani Israel. Mal Masih ibn Maryam illa rasul. Al-Masih anak Maryam tu tak lain melainkan dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Isa pun dah ramai dah rasul-rasul lain. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya Maryam perempuan yang benar. Allah sebut, ya Maryamu, wahai Maryam, perempuan yang benar. Satu hari perempuan yang benar ini didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun kata, ya Maryamu, wahai Maryam, si Dara, sunti lagi. Inna Allah yubashshirki bi kalimatin minhu. Allah beri khabar gembira kepada kamu dengan satu kalimah daripadanya. Ingat tuan-tuan, Allah panggil khabar gembira ni sebagai kalimah. Maryam, Allah beri khabar gembira kepada kamu dengan satu kalimah daripadanya. Kalimah itu ada nama. Nama kalimah itu Al-Masih Isa anak Maryam. So tuan-tuan, kalimah ini merujuk kepada siapa? Nabi Isa. Ingat perkataan tu, Nabi Isa disebut sebagai kalimah. Ingat perkataan tu. Ingat perkataan ini, Nabi Isa disebut sebagai kalimah. Jibril datang jumpa Maryam. Jibril kata, Maryam, engkau akan dapat baby, satu kalimah dari Allah. Nama baby tu Isa anak Maryam. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang bubuh nama Nabi Isa sebagai Isa? Siapa bubuh nama? Allah. Allah. Allah Subhanahu. Saya nak compare sedikit dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa. Siapa yang bubuh nama dia Musa? Mak dia. Kurang tepat, bukan mak dia. Mak angkat. Siapa dia mak angkat tu? Asia. Asia, isteri Fir'aun. Nabi Isa, Nabi Musa diangkat daripada sungai tu. Ayang jangan bunuh dia, ayang Fir'aun jangan bunuh budak ni. Nak jaga dia whatsoever. Dia bubuh nama budak ni adalah Musa. Nabi Ibrahim alaihi salam, siapa bubuh nama? Mak ayah dia bubuh nama. Nabi mana pun yang lainlah tak diriwayatkan siapa bubuh nama. Dalam Al-Quran, hanya 2 Nabi sahaja yang diberitahu kepada kita Allah bubuh nama. 2 Nabi sahaja. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam. Boleh bagi tahu saya tak? Siapakah Nabi yang selain Isa, Quran bagi tahu Allah bubuh nama? Muhammad. Nabi Yahya. Nabi Ishaq. Adam. Yahya. Oh ya, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq dengan Yaakob pun satu. Hari lagi no. Okey, Nabi Ishaq dengan Yaakob tu KIV jap. Saya lupa pasal Nabi Ishaq dengan Yaakob. Yahya. Selain pada Nabi Ishaq dengan Yaakob. Nabi Yahya. Yahya alaihi salam, betul.
Allah datang jumpa Nabi Zakaria dan Allah beritahu, engkau akan dapat satu khabar gembira, nama dia Yahya. Allah tak namakan siapa-siapa sebelum Yahya dengan nama tu. So, Nabi Yahya dengan Nabi Isa ni dua orang baby yang mereka tak lahir lagi, Allah dah bubuh nama. Power tak power tuan-tuan? Allah bubuh nama. Power. Nabi Yahya dengan Nabi Isa, dua baby ini, mereka tak lahir lagi, Allah dah bubuh nama. Yang tu tuan kena ingat. Maryam, kau dapat baby, satu kalimah. Nama kalimah itu, nama baby itu, Isa anak Maryam. Fahamalathu, Maryam pun hamil. Fantabazat bihi makanan qasiyya. Dia bawa perut dia yang telah membesar itu satu tempat yang jauh, meninggalkan Masjid Aqsa, meninggalkan kawasan Bani Israel yang kenal Maryam. Lalu dia pun melahirkan baby itu, yang tu saya tak mau ulang cara dia lahirkan whatsoever. Satu bahagian besar lepas dia lahirkan, Allah pesan dekat Maryam, Maryam, fa imma tarayinna minal bashar ahadan, engkau sekarang dah bersalin dah, kau bawa baby tu, kau tengah dukung dia, kau balik ke Masjid Aqsa. Kau balik ke Jerusalem. Fa imma tarayinna minal bashar ahadan. Kalau kamu terserempak dengan siapa-siapa, lalu orang tu pun kata, Maryam, lama tak jumpa. Hang bawa baby siapa ni? Faquli inni nazartu lirrahman sawma. Kau bagi tahu dekat orang yang tanya engkau, anak siapa yang kau dukung ni? Engkau bagi tahu dekat orang tu, aku bernazar kepada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Sayang, aku saum, aku puasa. Puasa daripada bercakap tentang baby ni. Sauma, aku puasa, aku menahan diri. Menahan diri dari bercakap tentang baby ni. Nak sembang dengan aku pasal benda lain, kita boleh sembang. Tapi nak sembang pasal baby ni, no. Aku nazar kepada Ar-Rahman, aku tak mau sembang pasal baby ni. Falan ukillimal yaum insiya. Lantas aku tak akan bercakap dengan siapa-siapa pun tentang budak ini pada hari ini. Heboh Maryam, lama tak jumpa, balik-balik ke Jerusalem, bawa baby. Heboh Maryam, lama tak jumpa, meninggalkan kawasan Jerusalem, meninggalkan Masjid Aqsa, tiba-tiba satu hari, 2-3 bulan, balik semula, bawa baby. Kita tanya baby siapa, dia tak mau jawab. Dia kata dia puasa. Daripada bercakap tentang baby itu, heboh seluruh Jerusalem, heboh seluruh Masjid Aqsa. Maka, siapa dia watak utama yang nak main tanya lebih-lebih? Watak utama yang nak tanya lebih-lebih adalah geng-geng ustaz. Geng-geng ustaz dekat Masjid Aqsa tu pun datang. Saya nak tanya tuan-tuan, ustaz-ustaz kat Masjid Aqsa tu baik-baik ke setan-setan? Okay. Setan-setan. 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 Tuan-tuan, ustaz kot. Ustaz tuan-tuan. Saya ulang balik. Ustaz-ustaz kat Masjid Aqsa tu, duk tengok budak ni bawa baby, ustaz-ustaz tu pemai sibukkan diri. Mereka tanya, baby siapa ni? Astaghfirullahalazim. Apa hang buat ni? Hang bukan daripada keluarga yang buruk-buruk. Emak engkau bukan orang jalang. Ayah engkau kami kena orang saleh. Engkau anak saudara dan engkau bawah pemeliharaan Yahya. Zakaria, what are you doing, my friend? What are you doing, brother Harun? Sister of Harun. Kau buat apa ni? Engkau menconteng arang ke muka kami. Kau bagi tahu, anak siapa ni? Saya nak tanya sebelum kita jawab. Yang tukang tanya tu ustaz. Ustaz baik-baik ke ustaz setan-setan? Tuan-tuan, ayat mudahnya ustaz bermuka-muka. Apa maksud bermuka-muka? Apa maksud bermuka-muka? Depan nampak ustaz, belakang nampak iblis. Ini adalah watak-watak yang Nabi Zakaria sebut yang dia risau. Dia kata ini watak-watak yang buat banyak kecelaruan di Jerusalem termasuk di Masjid Aqsa. Tiba-tiba mereka datang nak jadi hero, nak datang nak bercakap pasal Maryam. Maka mereka kata, budak mana ni? Kau jawab, kau cakap, budak mana ni? Kau bagi tahu. Maryam kata, saya puasa, saya tak boleh cakap pasal budak ni.
Puasa-puasa apa pula? Kau bagi tahu. Budak mana ni? Bagi tahu. Fa'asyarat ilaih. Maryam pun isyaratkan kepada budak itu. Anak siapa ni bagi tahu? Dia tunjuk. Anak siapa tu? Seolah-olah dia buat macam ni, tuan-tuan. Saya tunjuk kamera ya. Anak siapa ni? Maryam boleh bercakap. Maryam tak puasa daripada bercakap. Maryam puasa daripada bercakap tentang budak itu. Maryam bukan tak bercakap. Maryam cakap. Cuma Maryam enggan bercakap tentang budak itu. Dan bukan pun tanya, Maryam, siapa ni? Wah. Siapa dia? Hamba kita tahu. Oh, saya puasa, saya tak boleh cakap pasal budak ni. Pasal apa tak boleh cakap? Saya tak boleh cakap pasal budak ni. Habis hamba kita, aku nak tahu macam mana budak ni siapa dia. Tak jadi lah. Soalan tu hang refer dia. Maryam cakap macam tu. Maryam mengisyaratkan kepada budak itu agar ustaz-ustaz yang duk tanya, anak siapa ni? Tanya baby tu. Maka ustaz-ustaz ni pun kata, ambih Maryam, hang buat loya buruk dengan kami, Maryam. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, macam mana kami nak bercakap dengan satu orang budak yang masih lagi sabiyya, budak kecil sangat-sangat, baby. Tuan-tuan, perkataan sabiyya ni, ini perkataan yang Allah guna untuk Nabi Yahya yang bijak tadi. Allah sebut Yahya bijak sejak dia masih lagi sabiyya. Ayat awal tadi. Seperti mana bijaknya Yahya sewaktu masih lagi bayi, demikianlah tak kurang bijaknya Isa sewaktu dia masih lagi bayi. So, budak mana ni bagi tahu? Macam mana kami nak bercakap dengan budak dalam dukungan? Hala, bayi dalam dukungan itu, Isa, the baby. Isa, the baby. Isa pun kata, Inni Abdullah. Ni pakcik-pakcik hak duk tanya tu. Ustaz-ustaz hak duk tanya siapa dia tu. Inni Abdullah. Aku ni hamba Allah. Atani al-kitab. Allah beri kepada aku Alkitab. Tuan-tuan, dengar perkataan tu. Allah beri kepada aku Alkitab. Alkitab mana? Allah beri kepada aku? Injil. Injil. Dia tak sebut Injil, dia sebut kitab. Allah beri kepada aku kitab. Ustaz-ustaz yang dengar tu, Allah beri kepada budak ni kitab. So, ustaz-ustaz tu duk bayang kitab apa? Taurat. Tuan-tuan, apa maksud Allah beri kepada budak ini kitab? Nabi Yahya, Allah kata waktu dia baby tu, dia kecil, umur 2 tahun, 3 tahun tu, Allah beri kebijaksanaan. Allah kata kat Yahya yang masih 2 tahun, 3 tahun tu, pegang teguh kepada kitab tu, Nabi Yahya, dia kena study Taurat. Dan dia study Taurat, istilah mudahnya budak bijak dah senang masuk. Ayah dia pula Zakaria. Ayah dia memang tok guru Taurat. Ayah dia Zakaria tok guru Taurat. Zakaria ajar Yahya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tu, senang cerita kata Yahya ni cepat angkat sungguh-sungguh lah. Tu Yahya alaihi salam. Nabi Isa, Allah kata, Nabi Isa waktu dia baby, dia kata, saya hamba Allah nak pakcik-pakcik sekalian, dan saya ni diberikan kitab. Tuan-tuan, Yahya dia belajar Taurat dan senang faham. Nabi Isa, Taurat dengan Nabi Isa macam mana? Belum belajar. Allah guna perkataan Allah beri Taurat kepada Isa, beri kitab kepada Isa. So maksudnya Nabi Isa, dia baby lagi, dia tak start baca buku lagi. Tuan-tuan, Nabi Isa ni dia tak baca Taurat pun Taurat dah dalam otak. Allah beri Taurat kepada Isa. Allah beri kemahiran kitab kepada Isa. Isa waktu dia baby tu, dia tak pernah pegang Taurat, tak pernah selak Taurat pun dia boleh hafal. Muka surah, ayat sekian, surah sekian Allah berfirman. Ayat sekian, surah sekian Nabi Musa pernah sebut. Muka surat sekian, ayat sekian Nabi Isa pernah sebut. Muka surat sekian, ayat sekian Nabi Ilyas pernah berkata. Dia boleh sebut. Walaupun dia tak pernah baca kitab. Dia tak pernah baca Taurat. Waktu dia baby, dia sebut dah, Atani al-kitab. Aku diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa ja'alani nabiyya. Pakcik, saya nabi baru. Bukan leke-leke. Nabi lain mereka kata, tuan-tuan, bila satu orang tu mengaku nabi, dia kena buat apa nak membuktikan dia nabi? Mujizat. Dia kena proof dia nabi. Tuan-tuan, orang boleh mengaku nabi. Oh, saya nak lupa nak sebut. Pada zaman Nabi Zakaria ni, pada zaman Nabi Zakaria dan selepasnya, mengaku nabi tu macam mengaku Habib lah. Mengaku nabi ni macam mengaku ustaz lah. Buka Facebook sikit, scroll jumpa ustaz. Scroll sikit jumpa ustaz. Zaman Nabi Yahya tu, zaman Nabi Zakaria dan selepasnya, Zakaria, Yahya, Isa tu, nabi tu baling batu sikit kena nabi. Dan of course, kita tengah cakap pasal nabi palsu. Tuan-tuan, nabi dia tak wajib buat mukjizat. Yang buat mukjizat ni rasul. Nabi dia tak perlu buat mukjizat. Dan tuan-tuan study kisah para nabi yang bermukjizat ni adalah rasul. Para nabi yang para nabi yang nabi sahaja, bukan rasul, mereka tidak bermukjizat. Dia bukan syarat nabi mesti bermukjizat. Namun tuan-tuan, Nabi Isa AS dia tak buat klaim kosong bahawa dia nabi. Mukjizat bahawa aku nabi ni, engkau sedang mendengar aku bercakap selaku baby. Mukjizat bahawa bukti besar bahawa aku seorang nabi adalah engkau sedang mendengar aku selaku baby sedang bercakap. Dan baby ini dakwa bahawa aku hamba Allah. Aku telah pun diberikan kemahiran Taurat tanpa aku study. Dan aku ni seorang nabi, wahai pakcik-pakcik sekalian. Saya nak tanya tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan lah, ada tak mana-mana keliling tu nabi-nabi palsu yang lain? Ahlil bait yang lain, yang mereka kata, oh saya ni hubungan dengan Allah ni gini. Tiba-tiba mereka dengar baby ni kata, hang hubungan dengan Allah macam ni ya, aku hubungan dengan Allah macam ni bang. Tuan-tuan, keliling Nabi Isa waktu tu, ada ahli bait palsu yang duk bagi tak kata, malam tadi aku mimpi jumpa Musa lah. Yang duk bagi tak kata, hang tak tok guru aku boleh berjalan atas air. Hantar tak tok guru aku, dia tampak harimau tu pengsan. Tu. Ada ustaz-ustaz yang mengaku ahli bait zaman Nabi Isa yang duk bercakap macam tu. Tiba-tiba mereka mendengar dengan telinga mereka, aku dapat Taurat, aku dapat kitab dan aku nabi. Tuan-tuan, bukti tu kukuh ke tak kukuh bahawa aku nabi? Kukuh ke tak kukuh? Kukuh ke tidak? Kukuh lah sebab baby dah cakap. Baby cakap. Kukuh. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Oleh sebab aku dapat kitab, tak belajar lagi. Oleh sebab aku seorang nabi padahal baby lagi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ada keberkataan pada diri aku di mana sahaja aku berada. Di mana batang tubuh baby bernama Isa ni ada, maka ada keberkataan pada diri aku. Wow, tuan-tuan, pasal apa isu keberkatan ni penting? Tuan-tuan, saya nak bagi contoh. Kalaulah air ini berkat. Kalau air ini berkat, apa orang akan buat dengan air ni? Kalau air ini berkat, apa orang akan buat dengan air ni? Minum? Baik, ayu baik. Orang akan berebut nak minum, nak pegang, nak cium, nak apa-apa. Tuan-tuan, antara perangai tokoh agama palsu, antara perangai tokoh-tokoh agama yang palsu adalah mereka klaim sesuatu tentang diri mereka dan anak-anak murid mereka anggap pada guru mereka ada apa? Ada apa? Ada Karomah. Kalau pegang tangan, nak cium tangan. Pasal apa? Tangan Tok Guru berkat. Kalau Tok Guru minum air tak habis, mereka nak ambil cawan tu, minum baki Tok Guru. Sebab mereka kata baki Tok Guru tu berkat. Kalau Tok Guru pakai kasut, mereka nak cium kasut Tok Guru. Ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, tokoh-tokoh agama palsu memang suka klaim kehebatan diri mereka dan keberkatan yang ada pada diri mereka. Sekarang seorang Nabi yang baru baby ni bagi tahu kata,
Allah jadikan pada diri aku ada keberkatan di mana sahaja aku berada. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada mana-mana tokoh agama lain pada waktu itu yang klaim mereka ada keberkatan, mereka boleh challenge dengan keberkatan bayi yang baru bercakap ni? Tak boleh. Tak boleh. Kalau dulu orang berebut beratok nak cium tangan Tok Guru tu, tiba-tiba baby ni bercakap kata aku berkat. Tuan-tuan, mereka nak cium tangan Tok Guru ni ke pergi cium kaki baby tu? Baby. Maksudnya Nabi Isa ni lahir dia pun dia dah cantas ramai orang dah. Dia baru lahir, dia baru bercakap first time pun dah ramai dah periuk nasi tutup. Nabi Isa alaihi salam. Apa Nabi Isa cakap lagi? Wa asawni bis salah. Allah pesan kepada aku untuk solat. Allah perintahkan kepada aku untuk solat. Wa zakah. Allah perintahkan kepada aku untuk berzakat. Madumtu hayyan, selagi mana aku masih hidup. Tuan-tuan, bila Allah suruh aku solat, Allah suruh aku zakat selagi mana aku hidup. Tuan-tuan, tokoh agama, bila dia beritahu kata, oh Tuhan pesan suruh solat dan zakat. Tuan-tuan, apa yang pengikut akan buat? Tuhan suruh solat dengan zakat, pengikut akan buat apa? Patutnya ikutlah. Mereka akan solat dan mereka akan zakat. Poin dekat sini adalah guru-guru yang lain, tokoh-tokoh agama lain, mereka ada memberi ajaran-ajaran palsu mereka. Maka antara islah ajaran ni adalah Nabi Isa datang waktu dia baby dan dia nak ingatkan kepada Bani Israel yang ramai, dua benda paling utama dalam agama kita adalah aqimus salah wa atu zakah. Dua ni jangan tinggal. Kau level makam tinggi mana, tahap wali ma'rifat apa pun, dua ni jangan tinggal. Sebab tuan-tuan study pasal Nabi Zakaria dengan saya, ada tak golongan yang duk claim konon makrifat, konon level tinggi-tinggi zaman Nabi Zakaria? Ada ke tak ada? Ada. Maka Nabi Isa pesan waktu dia baby, solat, zakat selagi mana aku masih hidup. Anak-anak murid membuat, pengikut-pengikut membuat. Wa barran biwalidati, aku diperintahkan untuk buat baik kepada mak ayah aku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah perintahkan aku untuk tak jadi orang angkuh, tak jadi orang derhaka. Yang angkuh siapa dia? Keliling Nabi Isa waktu tu ada tokoh-tokoh agama yang angkuh. Keliling Masjid Aqsa hari itu ada tokoh-tokoh agama yang derhaka kepada Allah. Dan Allah nak ajar Bani Israel, nak ajar orang-orang yang sedang datang konon nak kecam Maryam itu. Ingat tuan-tuan, mereka kecam Maryam bukan kerana Maryam. Mereka kecam Maryam, kalaulah Maryam itu berjaya dijatuhkan maruahnya, siapa yang akan terpalit sama? Nabi Zakaria. Zakaria alaihi salam. Sebab tokoh-tokoh agama ni mereka bersaing dengan Zakaria alaihi salam. So mereka habis cuba nak menjatuhkan maruah Maryam. Sebab kalau Maryam jatuh, Zakaria akan jatuh. Sekarang, wassalamu alayya yawma wulidtu, selamat ke atas aku pada hari aku dilahirkan. Wa yawma amut, selamat ke atas aku pada hari aku mati. Wa yawma ub'atsu hayyan, selamat ke atas aku pada hari aku dibangkitkan hidup semula. Dan baby tu berhenti dekat situ. Tuan-tuan, baby itu bercakap dalam bahasa yang fasih. Budak itu bercakap dalam keadaan orang mendengar, bukan cakap cara baby tak. Dia cakap dengan bahasa yang fasih dan orang dengar dan orang faham. Maka tuan-tuan, gempar seluruh Bani Israel sekurang-kurangnya yang ada pada waktu itu dengan kelahiran bayi ini. Maka tuan-tuan, setakat sekarang, berita dari Nabi Isa dalam kandungan. Tuan-tuan tolong buka mic. Tuan-tuan tolong baca semula. Berita dari Nabi Isa sang bayi dalam dukungan. Nombor 1 tuan-tuan, nombor 1. Aku adalah Hamba Allah. Allah Berikan adalah hamba Allah yang berikan Alkitab kepada aku. Aku adalah seorang Nabi Allah.
Nabi Allah. Allah adalah kekuatan padaku. Allah Padaku. kekuatan padaku. Allah perintahkan aku bersolat dan berbuat baik kepada ibuku, Baik. dan Tak angkuh dan tak derhaka. Allah jamin keselamatan Atasku atas hari akhir pada hari akan nanti. hari aku bangkitkan. Aku dibangkitkan. Tuan-tuan, apa yang mengangkat Nabi Isa lebih pada mana-mana tokoh agama lain pada waktu tu? Dia bayi dan dia bercakap. Dia dapat kitab. Orang lain kena telaah, kena telaki tengah guru. Dia dapat kitab. Dia study masuk otak. Dia seorang Nabi dan Nabi yang declare by Allah Ta'ala dengan lidah dia sendiri. Dan yang pentingnya dia satu orang yang ada keberkatan. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Habis je Nabi Isa bercakap tu, saya nak tanya tuan-tuan, Maryam nak bawa Nabi Isa pergi tidur mana hari tu? Nak pergi tidur mana hari tu? Dia punya mihrab. 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 Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan ada dekat situ hari tu. Tuan-tuan berdengar, weh, budak tu bercakap. Ya Allah, Nabi Allah ni. Ya Allah, ada keberkatan ni budak ni. Tuan-tuan, Maryam berkata, okey, terima kasih. Ni anak saya dah. Saya nak balik dah. Saya nak pergi, nak bagi menyusu. Bye-bye. Tuan-tuan, agak-agak Maryam nak pergi mana? Tidur mana hari tu? Zakaria. Balik rumah Zakaria. Tuan-tuan, pada waktu tu, maka orang dia pun kata, ya Maryam, hamba tidur rumah aku malam ni. Why? Sebab baby tu ada keberkatan. Maka sekali orang ni pula kata, tak apa Maryam, rumah aku besar sikit, aku ada aircon rumah aku. Orang nombor 3 pula kata, Maryam, hang main rumah aku. Lah Maryam, makcik saya suka hang lama dah. Macam tu lah. Tuan-tuan, Maryam balik Jerusalem tu, orang tak sabar-sabar nak menjatuhkan maruah dia. Dengan Nabi Isa bercakap waktu baby tu, Maryam jadi macam selebriti. Bukan setakat Maryam jadi selebriti, baby tu lebih lagi lah. Dan semua orang mula mendekati Maryam alaihi salam sekaligus mendekati baby tu. Okey, dia tidur rumah mana kita tak tahu lah. Bayangkanlah dia tidur rumah Nabi Zakaria malam tu. Bayangkan macam tu. Dia tidur rumah Nabi Zakaria, dia jumpa mak saudara dia nama Elizabeth. Elizabeth pun ada baby waktu tu, baru lahir juga, nama Yahya. Maka Yahya dengan Isa pun duduk sebelah-sebelah, lebih kurang macam tu lah. Baru sampai. Tuan-tuan, agak-agak esoknya apa jadi? Bangun pagi esok lah. Semalam baby tu bercakap, bangun pagi esok apa jadi? Rumah kena serbu. Satgi orang tu pun kata, Assalamualaikum. Saya main nak melawat. Dengar kata rumah ni ada baby tu. Ni ada kurma sikit. Tuan-tuan, tu keberkatan. Tuan-tuan, apa yang kita belajar pasal Maryam waktu sebelum dia mengandung dulu? Maryam kata, Allah bagi rezeki bighairi hisab. Allah bagi rezeki just like that. Masa Zakaria tanya Maryam, mana rezeki ni mai? Maryam jawab, bighairi hisab. Allah bagi just like that. Dan sekarang dapat baby tu pula, dan Allah bagi rezeki just like that. Esok, petang, pagi, malam, lagi ada orang bagi baju baby, lagi ada orang bagi yang tu, lagi ada orang bagi yang ni. Allah, semua orang istilah mudah nak menumpang berkat bayi tersebut. Sekarang tuan-tuan, layman, orang-orang biasa, layman, mereka berminat dengan bayi itu. Maka, ustaz-ustaz yang selama ni anti Zakaria, ustaz-ustaz yang selama ni jealous dengan Zakaria, mereka mula pandang kata, lah, selama ni kita kata Zakaria tu bawa ajaran yang menyeleweng, kita kata Zakaria itu slow minded, kita kata ortodok dekat Zakaria, kita kata Zakaria tu tua, buta, tuli, kita kata kat Zakaria macam-macam. Dan hari ni nampak kata dia ada satu bukti besar, Zakaria alaihi salam. Anak-anak murid aku pun dah mula pakai pi kat Zakaria dah. Ingat tuan-tuan, masa kita study kisah Zakaria dulu, Zakaria sedih dengan keadaan mawali yang akan warisi dia. Sebab para mawali dia ni duk pi rapat dengan orang lain. Sekarang orang anak-anak murid new generation ni mula mendekati Zakaria kerana Maryam dengan
dengan Isa. Budak tu membesar. Yahya membesar bersama. Dia tu tak boleh bayang masa dia kecil-kecil tu, Yahya dengan Isa ni duduk apa? Duduk berdiskusi something like that lah. Tuan boleh bayang begitu. Kemudian, tuan-tuan, ini bahagian baru hidup Nabi Isa AS. Sebelum kita masuk bahagian baru tu, kita nak recall sikit latar. Kita nak recall sedikit latar tempat Nabi Isa dan Nabi Yahya membesar. Kerosakan Bani Israel era Nabi Isa diutuskan. Nabi Isa dia tinggal di kawasan Jerusalem, di Baitullah, di Jerusalem, wilayah Judea bawah Empire Romawi. Ketika era Nabi Isa, tanah Bani Israel itu dikenali sebagai wilayah Judea. Judea tu bahasa Yunani. Dijajah dan berada di bawah pentadbiran Romawi. So, tuan-tuan kena faham bahawa autoriti agama adalah ustaz-ustaz mengarut dekat Jerusalem tu. Autoriti politik adalah Romawi. Romawi agama apa? Pagan, musyrikin, penyembah berhala. Empire Rome adalah penyembah berhala, musyrikin. Pentadbiran agama bahawa mamat-mamat Jerusalem tadi, Baitul Maqdis tu, autoriti politik adalah musyrikin Romawi. Sekarang, kerosakan Bani Israel pada era Nabi Isa dan Nabi Yahya ni tuan-tuan, samalah, mereka warisi apa yang Nabi Zakaria hadapi sebelum ni. Bani Israel zaman tu buta huruf, mereka tak faham lagi bahasa Ibrani, mereka tak kuasai bahasa Ibrani. Nabi Isa dia gambarannya macam tu tuan. Nabi Isa Allah ajar dia kitab, betul? Kitab Taurat tu dalam bahasa Ibrani. Nabi Isa dia hadam kitab Taurat bahasa Ibrani. Namun sewaktu dia berdakwah kepada orang, dia tak cakap bahasa Ibrani. Dia cakap bahasa Aramaic, Greek, bahasa Yunani. Maaf. Saya sebut. Taurat dalam bahasa Ibrani. Namun bercakap sehari-harian, Nabi Isa bercakap dalam bahasa Yunani. Koine Greek, Yunani. Dia seolah-olah macam satu orang yang bercakap Melayu, tapi waktu dia nak petik daripada Quran, petik daripada Taurat, dia kena baca bahasa Arab. Tuan-tuan, gambarannya sama macam tuan-tuan kat sini. Kalau saya quote satu ayat dalam bahasa Arab daripada Quran, automatik tuan-tuan faham ke? Tuan-tuan kena tunggu saya terjemah. Mana satu? Tunggu terjemah. Dekat luar sana, ada ustaz-ustaz lain yang mana dia ustaz tapi bahasa Arab pun tak tahu. Dia ustaz bahasa Ibrani pun tak tahu. Dia ustaz dianggap tok syekh tinggi peringkat makrifat apa dia, tapi Quran pun tengok terjemahan lagi. Ada tok guru macam tu zaman Nabi Isa AS. Pasal apa anak murid ikut? Sebab tok guru pun buta huruf, anak murid pun buta huruf. Itu zaman Nabi Isa AS. Zaman Nabi Isa AS, buta huruf keadaan Bani Israel, mereka tak faham bahasa Ibrani, mereka tak kuasai bahasa Ibrani. Sehari-harian mereka cakap bahasa Yunani, Koine Greek. Mereka hanya berangan-angan dan bersangka-sangka tentang kandungan kitab. Oleh sebab mereka tak mahir bahasa Alkitab, buka kitab pun tak pernah. Mereka tak reti nak baca, mereka tak tahu pun. Mereka anggap kata, Taurat cakap, kod. Takkan Tuhan tak bagi kod. Mereka hanya berkod-kod sahaja, beranggap-anggapan sahaja. Dan kalau kita tanya ustaz tu, ustaz ambil mana? Dia kata, Taurat kata. Taurat kata kat mana? Adalah, hang bukan tahu pun, aku tahu lah. Itulah jawapan ustaz-ustaz lain. Berpecah belah kepada pelbagai aliran dalam agama. Yang ni kita pernah sentuh lalu, saya tak mau ulang balik. Mereka manipulasi Alkitab untuk dukung aliran beragama masing-masing. Mereka ubah kitab untuk mendukung aliran beragama masing-masing. Lebih teruk lagi, mereka tulis kitab-kitab lain. Dan mereka angkat level kitab-kitab lain itu setaraf dengan level wahyu. Mereka angkat tinggi tokoh-tokoh agama mereka dan mereka puja tokoh-tokoh agama mereka. Ustaz-ustaz mereka, tok-tok mereka. Mereka mengamal sistem kerahiban yang melampau. Mereka makan harta dengan cara yang salah. Tipu, songlap, rasuah, riba, whatsoever.
Dan yang teruk lagi, ada golongan mereka yang melampau berasimilasi dengan budaya musyrikin. Nama je orang Islam. Valentine sambut, Easter sambut, Wesak sambut, apa lagi? Halloween sambut, tapi mengaku orang Islam. Melampau berasimilasi dengan budaya musyrikin. Itu Bani Israel zaman tu. Zaman Nabi Isa, tuan-tuan, nombor 1 sampai 10 ni kita ambil kat mana? Kita ambil masa kisah Nabi Zakaria dulu. Saya ulang balik je. So kalau nak tengok balik rujukan 1 sampai 10, kena buka slide, buka balik video Nabi Zakaria alaihissalam. Okey, tengok yang ni. Nombor 5. Sorry. Nombor 3. Berpecah belah kepada aliran beragama. Lepas tu tengok nombor 6. Menulis kitab-kitab lain. Saya nak highlight 2 isu besar itu. Berpecah aliran agama dan juga tulis kitab lain, letak kitab tu setaraf wahyu. Maka tuan-tuan, zaman Nabi Isa berdakwah, inilah 4 aliran utama. 1 orang mukmin, 1 aliran Farisi, 1 lagi aliran Saduki, dan 1 lagi aliran Helenistik. Saya hanya fokus kepada orang yang mengaku Islam ini. Inilah 4 aliran yang utama. Yang ni pun tuan-tuan kena buka balik kisah Nabi Zakaria lepas. Yang utama yang duduk dekat Masjid Aqsa tu tuan-tuan, ustaz-ustaz, tu imam yang duduk kat Masjid Aqsa tu, mereka ikut aliran mana yang ramai? Mukmin. Ustaz-ustaz duduk kat Masjid Aqsa zaman Nabi Isa tu, kebanyakan mereka ikut aliran mana? Farisi. Tuan-tuan, pada era Nabi Isa, kebanyakan para imam, para kahan di Bait Hamiqdash, iaitu Masjid Aqsa, adalah dari kalangan keluarga Harun. Keluarga Harun dalam otak kena ingat Ahlil Bait. Keluarga Harun dalam otak tuan kena ingat Ahlil Bait. Nabi Isa Ahlil Bait ke tidak? Ya. Nabi Isa Ahlil Bait ke tak? Ya. Tak. Tuan-tuan, Nabi Isa keturunan Daud. Nabi Isa keturunan Daud, keturunan Yahuda. Ahlul Bait ni keturunan Harun. Harun dari keturunan Liwais. Nabi Isa bukan Ahlul Bait. Tuan-tuan, tengok sini. Antara benda yang ustaz-ustaz aliran Farisi dan aliran Saduki nak perlekeh Nabi Isa adalah kami Ahlul Bait. Dia siapa? Kami golongan habaib Ahlul Bait. Mamat Isa tu siapa dia? Tuan-tuan, zaman Nabi Isa bercakap baby tu, orang masih ingat lah. Namun tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, lepas 10 tahun, Nabi Isa umur 10 tahun. Lepas tu ada orang kata, Nabi Isa tu jangan buat lebih tau. Nabi Isa tu masa dia lahir bercakap. Saya nak tanya tuan-tuan, orang percaya tak? Isa masa lahir dulu bercakap. Orang percaya tak percaya? Tak. Orang percaya, orang yang duduk keliling tu percayalah. Yang melihat kejadian tu. Orang yang hidup pada zaman tu percayalah. Dan tuan-tuan, ustaz-ustaz lain ni mula buat character assassination. Dia mula nak membunuh image Nabi Isa dari masa ke semasa. Maka apabila, tuan-tuan kena faham sini ya, tuan-tuan dengar banyak kali di meja-meja kuliah ataupun di buku-buku cerita tepi jalan, wali itu masa lahir dulu jadi macam ni, wali ini masa lahir dulu jadi macam ni, wali ni dia tampak harimau duduk terdiam, wali ini dia naik ke langit lah, wali ini pergi jumpa Nabi Khidir lah, wali ini macam-macam lah. Tuan-tuan, semua klaim-klaim tu boleh dibuktikan atau tidak? Boleh dibuktikan atau tidak? Tak boleh. Maka samalah juga dengan klaim Nabi Isa alaihissalam. Bukti mata, bukti telinga adalah pada waktu tu. Tapi lepas 10 tahun, makcik yang dulu duduk pergi rumah dia, duduk urut kaki dia, duduk bagi buah dekat mak dia, dah mati dah pun.
Dan orang-orang yang tak tinggal di keliling Jerusalem, orang-orang yang tak ada di Masjid Aqsa pada waktu Nabi Isa bercakap itu, mereka akan kata, alah itu geng-geng dia buat cerita palsu itu. Tuan-tuan, mereka akan buat character assassination untuk Nabi Isa AS. Maka antara hujah mereka yang mereka guna besar sangat terhadap Nabi Isa adalah, kami Ahlul Bait, keturunan Harun, keturunan Liwais. Dia siapa dia? Dia keturunan Yahuda. Low class. Kami Ahlul Bait. Tuan-tuan, saya nak tukar topik sikit. Tuan-tuan ingat tak kisah Nabi Muhammad tulis surat kepada Herakles? Dan Herakles adalah Empire Rome, tapi Empire Rome zaman Nabi Muhammad. Bukan zaman dia. Yang mana kisah surat tu sampai dekat Herakles, sampai kat Herakles. Herakles baca surat tu, lepas tu dia pergi cari Abu Sufyan semua tu. Tuan-tuan ingat isu tu? Saya tak tahu tuan-tuan. Apa yang Herakles tanya dekat Abu Sufyan tentang baginda Nabi Muhammad? Antara yang Herakles tanya adalah, adakah Muhammad ni keturunan raja-raja? Herakles tanya dekat Abu Sufyan tentang Muhammad beberapa soalan. Satu Herakles tanya tentang Nabi Muhammad kepada Abu Sufyan adalah, adakah Muhammad ni keturunan raja-raja? Abu Sufyan kata tak, Muhammad tak ada. Nenek moyang dia tak ada yang jadi raja. Apa Herakles komen lepas tu? Siapa tahu? Hadis ni saya pernah baca hari Ahad kelas Kak Zarina. Kan tuan-tuan? Siapa tahu apa jawapan apa jawapan Herakles? Bila Herakles dapat tahu bahawa Muhammad bukan keturunan raja-raja. Herakles pun kata, kalau Muhammad bukan keturunan raja-raja, bererti dia buat apa yang dia buat ni, mengaku Nabi, bukan untuk klaim takhta nenek moyang dia. Tuan-tuan, Nabi Isa AS, dia keturunan Daud. Daripada keturunan Yahuda. Dan Nabi Daud tu dia pernah jadi raja. Maka tuan-tuan, antara alasan yang orang tolak Nabi Isa AS, mereka kata, dia tu nak jadi raja balik tu, duk klaim macam tu. Ni semua nak menunggang apa? Tu nak suruh kita daulat Tuanku dia balik tu. Sebab dia nak jadi macam Tok Wan dia, Daud dulu. Tuan-tuan, itu antara hujah mereka kepada Nabi Isa AS. Kami Ahlul Bait, Isa bukan. Kami Ahlul Bait lagi mulia daripada keturunan raja-raja. Hampa nak ikut Ahli Bait Nabi ke nak ikut anak cucu raja Daud? Tuan-tuan nak ikut Nabi ke nak ikut raja? Berat tak nak pilih? Mestilah kita ikut Nabi, tak kena ikut raja. Tapi mereka tak guna hujah-hujah yang begitu. So tuan-tuan, pada era Nabi Isa, kebanyakan para imam kahin di Bait Hamikdash, Masjid Aqsa, dari keluarga Harun. Dan kebanyakan mereka penganut aliran Farisi dan penganut aliran Saduki. Dua aliran yang berselisih. Dua aliran ni sebelum zaman Nabi Isa duk bergaduh. Dua aliran ni, aliran Farisi dengan aliran Saduki ni, sebelum zaman Nabi Isa, dua-dua aliran ni bergaduh. Masing-masing nak lebih tinggi pada orang lain. Nabi Isa datang, Nabi Isa sekeh kepala dua-dua kelompok. Lalu dua-dua kelompok ni boleh bersatu lawan Nabi Isa AS. Aliran Farisi ni dia buat apa? Aliran Farisi dia percaya kepada Taurat yang diberikan kepada Musa AS. Aliran Farisi juga percaya kepada para nabi yang lain. Hadis-hadis para nabi yang lain. Para nabi yang lain maksudnya para nabi yang datang lepas Isa AS. Aliran Farisi juga beriman kepada penulisan Ketuvim. Dalam Hebrew dia sebut Taurah tu sebut Torah. Para nabi itu Nevi'im. Kita sebut nabi, mereka sebut Nevi'im. Para nabi. Penulisan tu Ketuvim. Ketuvim maksudnya penulisan. Maksudnya syarahan-syarahan para sahabat, para nabi terdahulu. Salaf. Perkataan kita orang Arab, salaf. Mereka percaya kepada penulisan para salaf tentang para nabi dan tentang Taurat terdahulu. Farisi, mereka percaya kepada sekurang-kurangnya 3 set hukum ini. Tuan-tuan, bagus tak bagus tuan-tuan? Percaya Taurat, percaya kepada kata-kata hadis para nabi terdahulu, dan percaya kepada para penulisan salaf. Maksudnya percaya kepada para penulisan
sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Bagus ke tak bagus tuan-tuan tiga-tiga benda ni? Bagus tak bagus? Bagus. Bagus. Aliran Farisi ni bagus. Pasal apa Nabi Isa sekeh kepala mereka? Aliran Farisi juga, mereka karang himpunan Talmud. Mereka karang kitab-kitab mereka sendiri. Kemudian mereka mula mengeluarkan hukum-hukum yang sebelum ini para Nabi tak pernah sebut. Taurat tak pernah sebut. Mana-mana salaf tak pernah sebut. Mereka bagi tips-tips itu, pantang larang itu, pantang larang ini. Mereka buat macam-macam ajaran lah. Mereka syarah gila-gila sampai jadi pelik agama. Himpunan Talmud. Siapa tulis? Aliran Farisi tulis. Talmud bukan satu kitab. Talmud tu banyak kitab yang dikumpul. Talmud. Aliran Farisi. Aliran Saduki, mereka percaya Taurat dan Taurat semata-mata. Mereka tak percaya Nabi yang lain. Mereka tak percaya tulisan para salaf whatsoever. Mereka anggap Taurat dan Taurat titik. Kalau orang tu hidup zaman hari ni, mereka akan kata, Quran kan dah lengkap. Kita ikut Quran sudahlah. Alah, Muhammad tu orang biasa sahaja. Muhammad juga buat silap. Pasal apa tak nak ikut Muhammad? Ikut Quran cukuplah. Quran kan dah lengkap. Itu ayat aliran Saduki. Kemudian ada aliran yang kita sebut sebagai orang mukmin. Siapa aliran orang mukmin? Zakaria, Maryam, Yahya dengan Isa alaihissalam. Ini golongan mukmin. Golongan mukmin adalah golongan yang percaya kepada Taurat, percaya kepada para nabi sebelum, percaya kepada para penulisan salaf. Salaf maksudnya syarahan para sahabat nabi terdahulu. Yang ketiga, aliran Helenistik. Aliran Helenistik adalah aliran manusia yang dia ni terlalu berasimilasi dengan ajaran Yunani. Mereka ni nama je orang Yahudi tapi perangai macam musyrikin. Dan mereka ni golongan politik lah. Mereka ni bukan golongan agama. Pimpinan politik dari golongan yang sayang dunia, jenis minum arak, jenis duk berzina, itu aliran politik. So tuan-tuan, Bani Israel zaman Nabi Isa ni, golongan agama duk buat bid'ah dan syirik pelik-pelik. Aliran agama duk buat bid'ah dan syirik pelik-pelik. Aliran politik pula duduk puja Rom dan puja Yunani secara melampau, duk minum arak, buat maksiat, buat syirik sikit-sikit secara melampau. So tuan-tuan, zaman Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel sangat teruk. Teruk dari segi apa? Teruk dari segi agama, teruk dari segi masyarakat politik mereka. Nabi Isa alaihissalam dan pengikut Helenistik ni tak percaya Taurat, tak percaya jadah apa langsung. So apa misi Nabi Isa? Misi Nabi Isa adalah seperti misi Nabi Muhammad. Misi Al-Masih Isa adalah untuk melakukan islah, penambahbaikan Bani Israel. Caranya, tuan-tuan beritahu saya, Nabi Isa lawan siapa? Lawan Farisi, lawan Saduki, lawan Helenistik, atau lawan semua? Mana satu? Tuan-tuan, lawan semua. Dan baginda Nabi Muhammad pun lawan semua. Tuan-tuan, bila kita lawan semua, kita capture semua audien, kita juga membina pelbagai cabang musuh. Tuan-tuan, saya nak cakap sikit pasal saya. Tuan-tuan, saya punya bidang tadabbur Quran. Bidang saya bidang tadabbur Quran. Saya tak bercakap sangat pasal hadis sebab saya bukan bidang saya. Bidang saya pasal tadabbur Quran. Saya juga tak bercakap sangat pasal comparative religion, perbandingan agama. Bercakap juga, cuma saya tak dikenali sebagai orang yang bercakap isu tu. Pasal apa? Sebab bukan bidang saya. Maka tuan-tuan, kalau saya kritik siapa? Saya akan kritik orang-orang yang dia putar balik ayat Quran. Pasal apa? Sebab bidang Quran bidang saya. Saya akan berargumentasi dengan orang yang cuba putar balik ayat Quran. So tuan-tuan, kalau saya membina musuh, saya akan membina musuh dari kalangan orang-orang yang cuba nak manipulasi ayat Quran. Sebab itu bidang yang saya masuk. Tuan-tuan boleh bayang tak, satu orang yang orang manipulasi ayat Quran dia lawan. Orang manipulasi hadis Nabi dia lawan. Syiah dia lawan. Hindu dia lawan. Kristian dia lawan. Bid'ah dia lawan. Syirik dia lawan. Golongan ahli maksiat pun dia lawan.
Segala mak nenek dia lawan. Beritahu saya. Antara saya yang hanya buat satu bidang dengan dia yang cover the whole bidang, siapa membina lebih banyak musuh? Dia. Dan itulah Nabi Isa alaihi salam. Dan itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang buat, yang membina dakwah dan dia lead dakwah untuk capture semua audien. Isa alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk mesej dakwah Isa sehari-harian. Nabi Isa alaihi salam, Allah sebut tentang baginda, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah ajar Isa kemahiran kitab dan kebijaksanaan. Tadi Allah sebut Allah beri kepada dia kitab. Kemudian Allah ajar dia kitab dan kebijaksanaan. Saya dah sebut dah, dia tak perlu selak Taurat tapi dia terus tahu. Why? Belajar dengan Allah. Yang ni betul-betul ladunni. Yang ni betul-betul belajar direct dengan Allah Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa belajar Taurat daripada Allah. Allah ajar apa? Kitab, hikmah, Taurat wal Injil. Allah ajar dia Taurat dan Allah ajar dia Injil. Sekarang ada perkataan baru, Injil. Apa itu Injil? Apa bezanya Injil dengan Taurat? Sekarang kita bahas. Allah bagi tahu. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Nabi Isa satu hari dia sebut kepada orang yang dengar ceramah dia, dia pun sebut, Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Tuan-tuan sekalian, saya dah hidup di tengah-tengah tuan-tuan lama. Inni qad ji'takum bi ayatin min rabbikum. Aku dah datangkan kepada kalian bawa keterangan yang banyak daripada Tuhan kalian. Ingat tak? Inni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah. Tuan-tuan ingat tak? Masa saya umur 3 tahun dulu, saya duduk main tanah liat. Saya bentuk tanah liat bentuk burung, saya tiup jadi burung betul dengan izin Allah. Tuan-tuan, saya nak tunjuk tuan-tuan. Masa Nabi Isa baby dia bercakap, maka orang heboh. Kemudian orang mula kata, mana ada dia bercakap? Ada rekod dia bercakap? Tak ada. Maka ada orang buat character assassination. Maka Nabi Isa umur 2 tahun, 3 tahun, dia pergi duduk dekat satu tempat, dia main tanah liat. Bersama dengan budak-budak lain. Dia pun main tanah liat. Maka tok-tok ustaz-ustaz ni kata, ni, hak tu hampa kata wali Allah tu. Tuhan kata Nabi Allah tu duduk main tanah liat tu. Budak hingusan ni hampa kata pada Taurat ni. Ustaz-ustaz Bani Israel akan perlekeh anak muda baru umur 2 tahun, 3 tahun, Nabi Isa alaihi salam. Yang duduk main tanah liat ni hampa kata Nabi Allah. Hang main tanah liat ni hang kata lagi pandai pada aku. Yang main tanah liat ni hampa kata apa? Mahir Taurat ni. Yang hampa duk study dengan dia tak main study dengan aku ni. Yang hampa duk berguru dengan dia tak berguru dengan aku ni. Nabi Isa duk main tanah liat dia sebut, dia buat bentuk burung. Saya tanya tuan-tuan, budak boleh guna tanah liat buat bentuk burung dah power ke tak power? Power. Pasti power ke? Macam mana nak bentuk burung dengan tanah liat tu? Sebab tuan-tuan, umur 2 tahun, 3 tahun, bahkan darjah 1, darjah 2 pun, kalau main plasticine tu, buat ulak. Yang tu kita reti. Dia boleh buat bentuk burung tu pun dah padu dah. Namun Allah give one step further, dia tiup, kemudian burung tu jadi burung betul. Sekarang tuan-tuan, orang-orang yang tak dengar dia bercakap waktu baby, orang-orang yang hanya mendengar cerita sahaja waktu baby Nabi Isa ni bercakap, Ustaz Yahudi tu pun kata, alah ini budak kecil ni duk main tanah liat, dia apa percaya dekat dia? Dia pun buat tanah liat, tiup, terbang. Jadi burung betul. Sekarang sebenarnya tuan-tuan, dia renew tak keyakinan orang yang mendengar dan juga ikut kuliah dia? Dia renew ataupun tak renew? Dia renew. Dia kata, excuse me, yang sebut apa tadi? Terkejut. Maka ustaz duk pelekeh Nabi Isa ni pun, alamak. Satu lagi, ada something lagi dia buat. Maka orang pun kata, wih, aku tak tengok dia bercakap masa kecil dulu. Tapi hari ni aku tengok burung, tanah liat jadi burung.
So kalau hari ni aku tengok dengan mata aku tengah lihat jadi burung, boleh tak orang ini percaya bahawa benarlah dia bercakap waktu baby dulu? Ada kemungkinan tak? Ada. Ada. Maka orang pun ikut dia lagi. Tuan-tuan, dia umur 3 tahun, 4 tahun, orang main rumah, dia pun syarah. Dia berjalan dekat tepi jalan, ada orang duduk buat syarahan agama-agama, sekali dia pun kata, itu palsu, mana ada Taurat cakap macam tu. Baru 5 tahun. Nabi Isa alaihi salam dengan Yahya. Baru 5 tahun. Dia kata, wallahi, Allah tak sebut macam tu dalam Taurat pun. Kalau betul bagi tahu bukan surah mana? Ni, hang sebut bahasa Hebrew apa ni? Karang sendiri ke Hebrew tu? Ayat Quran tu tak ada lah. Hang cakap Arab ke cakap apa ni? Cakap Hebrew ke hang goreng je ni? Nabi Isa alaihi salam. Sebab ada ustaz goreng je. Orang segan mata dengan Nabi Isa alaihi salam pada waktu tu. Maka Nabi Isa pun bila dia besar sikit dia sebut, korang ingat tak masa aku kecil-kecil dulu tak ada lihat semua aku tiup terbang jadi burung betul? Wa ubri'ul akmahu wal abras. Ingat tak aku sembuhkan seorang buta sejak lahir dan aku sembuhkan satu orang yang berpenyakit kusta. Hari yang lain Nabi Isa alaihi salam berkuliah kat tempat lain kepada audiens yang lain. Satu orang buta datang, dia pun tuan-tuan dekat Palestin hari ni ada satu gereja dekat Palestin hari ni yang mana gereja itu dikatakan tempat Nabi Isa sembuhkan penyakit buta. Dekat Palestin hari ni ada. Cuma saya tak kisah dalam tu. Saya nak cakap kata Nabi Isa ceramah orang dengar. Lalu ada satu orang buta yang turut mendengar kat situ. Maka Nabi Isa pun pegang mata orang tersebut dan lepas mata dia dan dia lihat semula. Ketika dia lihat semula, ustaz-ustaz yang jealous ni pun kata, Berlakon. Ni mula nak tipu orang ni. Dia upah orang tu, mai siap-siap, mengaku buta, ceramah-ceramah sikit, pegang mata nampak. Berlakon. Nabi Isa pun kata, fine, berlakon. Kalau korang tak percaya. Orang pun kata, tak berlakon, aku kenal dia ni, orang buta sungguh. Tipu. Berlakon. Tadi tak buta pun, pura-pura buta tu. Hari yang lain, ketika yang lain, ada satu orang yang abros, berpenyakit kusta. Penyakit kusta ni tuan-tuan, daging luruh daripada badan. Daging, dia luruh, dia jatuh daripada badan. Yang mana orang yang berpenyakit kusta, dia akan balut badan dia macam mumia. Supaya daging itu tak luruh. Dan badan dia akan berdarah lah seluruh badan. Itu penyakit kusta zaman tu. Yang mana kalau ada satu orang berpenyakit kusta dalam bilik ni, satu bilik busuk, orang tak suka duduk dekat dengan orang berpenyakit kusta. Satu hari Nabi Isa tengah duduk kuliah, satu orang yang berpenyakit kusta ni dia nak dengar syarahan Nabi Isa alaihi salam, dia datang. Maka dia datang, orang mula menjauhi lah sebab dia datang. Maka Nabi Isa pun pegang badan dia, lap badan dia, lalu suruh buka. Apa? Suruh buka balutan tersebut. Dan bila buka, sihat. Elok. Bersih dah. Wangi dah. Maka dia kata, siapa dia hak kata berlakon tadi tu? Siapa dia hak kata berlakon buta tu? Kalau buta boleh berlakon, sakit sopak boleh berlakon, sakit kusta boleh berlakon ke? Boleh berlakon ke? Berdarah-berdarah daging runtuh sekarang. Elok balik. Maka sekali lagi, kena sekeh kepala sekali lagi, golongan-golongan para ustaz hak duduk maki Nabi Isa tersebut. Maka Nabi Isa pun kumpul follower lagi. Orang mula meninggalkan ajaran-ajaran yang lain, mula datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Umur dia pun 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, orang berguru ramai-ramai. Dia budak lagi, tapi orang mula mendekati dia dan bawa dia tour seluruh Jerusalem. Bawa dia tour seluruh tanah Judea. Nabi Isa waktu tu dah cover seluruh tanah Judea. Ingat tak? Wa uhyil mauta biiznillah. Ingat tak? Aku pernah hidupkan seorang mati dengan izin Allah. Nabi Isa hidupkan orang mati dengan izin Allah ni tuan-tuan. Tuan rumah itu, dia tulis surat kepada baginda Nabi Isa untuk Nabi Isa datang ke rumah dia untuk dakwah keliling dia. Tetapi ini bagaimana dakwah berlaku. Zaman Nabi Muhammad dan zaman Nabi Isa. Sepatutnya, beza sikit dengan zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad berdakwah dekat Mekah yang tempat musyrikin.
Zaman Nabi Isa berdakwah di Jerusalem, yang mana Jerusalem tu agama yang bertebaran adalah agama Yahudi. Dan Nabi Isa sendiri dia tak dakwah kepada bukan Yahudi, dia utamakan Bani Israel. So tuan-tuan, bagaimana dakwah boleh berkembang pada waktu itu adalah ada watak-watak Bani Israel di merata-rata yang mereka jemput Nabi Isa datang untuk bacakan ayat Quran, hadis whatsoever dekat tempat mereka. Orang itu akan jadi tuan rumah. Konsep sama yang Nabi Muhammad buat di Mekah dulu, rumah Al-Arkam bin Abi Arkam, dan juga rumah baginda Nabi. Dan di Madinah yang bertebaran orang-orang yang berjemput Nabi Muhammad atau sahabat-sahabat baginda untuk berkuliah ni, itulah apa berlaku kepada Nabi Isa. Maka ada satu orang yang mana rumah orang ini juga ada di Jerusalem hari ini, di Sungai Galilei, di Jerusalem hari ini, di Palestin hari ini. Orang tu tulis surat kepada Nabi Isa untuk Nabi Isa datang. Maka Nabi Isa pun ingat, dan tulis surat hari tu, dulu tulis surat. Hari ni tulis, kena ada orang hantar, patah balik, tulis surat semula. Saya akan datang insya-Allah lebih kurang 3 bulan lagi saya datang. Macam itulah, take time. Surat nak lalu tu take time. Maka Nabi Isa yang tempat utama dia di Jerusalem tersebut, bergeraklah dengan pengikut dia pergi ke Tasik Galilei, tempat tuan rumah ni jemput dia untuk datang kuliah. Tuan rumah ni nak jadi tuan rumah ni nak panggil orang kumpul. Ketika Nabi Isa sampai, isteri tuan rumah tersebut kata, wahai Rasulullah, suami aku mati dah pun. Suami aku yang tulis surat kat hang, nak ajak mai, nak kuliah tu mati dah pun. Dia terkilan lah sebab tak sempat jumpa hang. Maka Nabi Isa pun kata, tak apa, alang-alang orang berkumpul nak uruskan jenazah dia. Maka Nabi Isa pun kata, mana kubur dia? Orang Yahudi dulu, mereka tak terus tanam. Mereka akan ada tomb yang mana boleh buka, masuk sebelum nak pindahkan ke dalam tanah. Jenazah yang telah pun diuruskan tersebut, Nabi Isa datang, Nabi Isa buat apa-apa yang patutlah. Lalu jenazah itu pun bangun semula. Hidup semula. Dan jenazah itu hidup semula, orang semua terkejut. Orang datang untuk uruskan jenazah, tiba-tiba jenazah hidup semula. Bila jenazah hidup semula, Nabi Isa pun kata, ini dengan izin Allah whatsoever. Nabi Isa pun berkuliahlah kepada audien yang datang tujuan nak uruskan jenazah tersebut. Habis-habis kuliah, mamat tu pun mati balik. Sebab mamat tu hidup sementara je lah. Hidup sementara untuk mendengar kuliah Nabi Isa AS. Maka orang pun mula mengikut Nabi Isa. Tuan rumah tu pun mati semula. Maka satu lagi mukjizat Nabi Isa AS. Saya nak ingatkan, setiap mukjizat ini dilihat oleh orang yang sama atau orang yang berbeza. Sama atau beza? Okay. Orang berbeza. Orang berbeza. Di tempat berbeza, di ketika berbeza. Berikutnya, korang ingat tak? Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Korang ingat tak aku pernah berita gemparkan kepada kalian tentang benda yang kalian makan dan benda yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Di tempat yang lain, Nabi Isa kuliah, tiba-tiba ada satu orang ustaz dia kata, hang senanglah cakap, duk infak lah, duk cakap suruh sedekah lah, duk cakap suruh membantu dakwah, bergolak gadai untuk dakwah. Hang senanglah cakap. Kami nak makan pun tak cukup tau. Cik, ada orang duk mengganggu majlis Nabi Isa. Kami nak makan pun tak cukup. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hang selama je main tempat kami, suruh kami infak untuk perjalanan dakwah hang. Maka Nabi Isa pun berkata kepada orang tersebut, oh, kau kais pagi makan pagi ya? Bukan pagi tadi hang makan McDonald? Macam mana hang tahu? Dan bukankah sekarang kau kata duit tak ada nak sumbang? Bukankah sekarang bawah bantal engkau tersebut, kau angkat bantal engkau, bawah tu ada kunci. Angkat kunci tu kau simpan dekat peti besi tu kau berada di sebalik almari sekian-sekian. Nabi Isa cerita kepada orang yang kata, senanglah kau nak suruh infak, mana ada duit masih. Terkejut mamat tersebut apabila Nabi Isa boleh cerita kat dia benda yang kau makan dan benda yang kau simpan. Sebab ramai orang duk buat alasan, saya tak ada yang tu, saya tak ada yang ni, nak bantu tak boleh, senanglah hang cakap. Nak pergi umrah macam mana, nak pergi haji macam mana, saya anak ramai, sakit lutut, macam-macam orang buat alasan. Maka pada hari itu ada orang buat alasan kepada Nabi Isa dan Nabi Isa sebut demikian. Tuan-tuan, semua mukjizat ini berlaku kepada orang berbeza, ketika berbeza dilihat oleh orang berbeza. Maka
Di saat kemuncak dakwah Nabi Isa, satu hari Nabi Isa duduk dan Nabi Isa nak sebut kepada orang ramai isu mukjizat. Nabi Isa sebut. Tuan-tuan, apa buruknya mukjizat? Tengok Nabi Isa sebut. Saya patah balik ayat awal. Nabi Isa duduk dalam satu majlis. Nabi Isa berkata kepada audien dia, Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku dah datang kepada kalian keterangan yang banyak dari Tuhan kalian. Inni akhluqu lakum min at-tin kahayat at-tayr fa anfukhu fih. Aku dulu masa kecil-kecil aku ciptakan kepada kalian satu bentuk tanah liat, bentuk burung. Aku tiup fayakunu tayran biiznillah, jadi burung betul dengan izin Allah. Korang ingat tak wa ubri'ul akmah wal abras? Korang ingat tak masa aku umur 12 tahun aku sembuhkan seorang penyakit buta sejak lahir? Masa aku umur 15 tahun aku sembuhkan pula satu orang yang berpenyakit kusta. Wa ahil mauta biiznillah. Waktu aku umur 18 tahun dekat Galilea, aku hidupkan satu orang yang mati dengan izin Allah. Korang ingat tak? Korang ingat tak waktu aku umur 20 tahun lepas? Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Korang ingat tak bahawa aku pernah berita gemparkan kepada kalian benda yang kalian makan dan benda yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Korang ingat tak semua benda tu? Semua benda tu mukjizat dari Tuhan. Apa alasan lagi korang tak mau ikut ni? Terus cakap sekarang tuan-tuan, mukjizat Allah melalui Nabi Isa AS. Ingat, semua mukjizat tu adalah mukjizat Allah melalui Nabi Isa AS. Nabi Isa dapat berkata-kata semasa masih bayi dalam dukungan mak dia. Nabi Isa mahir silat belak Taurat dan Injil tanpa belajar dari manusia. Nabi Isa menjadikan burung dari tanah liat yang dibentuk. Sembuhkan seorang buta dan seorang sejak lahir. Sembuhkan seorang yang penyakit kusta. Sembuhkan satu orang yang mati. Hidupkan balik orang mati. Dapat beritahu satu orang apa yang dia makan dan apa yang dia simpan. Korang ingat tak semua tu aku buat dulu? Inna fi zalika la ayatan lakum. Semua yang telah berlaku tu keterangan untuk kalian. In kuntum mu'minin. Kalau benar kalian orang beriman. Tuan-tuan, beritahu saya, sekadar yang Nabi Isa senarai tadi, dah cukup banyak ke mukjizat ataupun give me more? Tak cukup lagi, tak percaya. Dah cukup banyak ke ataupun tak cukup? Dah cukup banyak ataupun tak cukup mukjizat? Saya bantu saya. Tuan-tuan, dah cukup banyak dah. Sekarang tuan-tuan, ini isu berikutnya. Adakah memadai untuk Bani Israel dengan semua mukjizat tersebut? Itu isu berikutnya. Adakah memadai untuk Bani Israel dengan semua mukjizat itu? Tuan-tuan, kenapa ustaz-ustaz Bani Israel ni berani lawan seorang Nabi yang menunjuk mukjizat? Kenapa? Ini sebabnya tuan-tuan. Sepanjang tuan-tuan study dengan saya, daripada zaman Nuh, Ibrahim, Yusuf, kemudian sampai Musa. Sebelum Nabi Musa, Nabi-Nabi sebelum Musa ni, mukjizat ada ke? Hampir tiada. Ataupun kalau ada, satu atau dua saja. Tuan-tuan study dengan saya Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa ni, mukjizat dia, beritahu saya, sikit atau banyak? Nabi Musa, mukjizat dia sikit atau banyak? Banyak. Banyak tu tak tepat. Sangat banyak. Nabi Isa adalah Nabi pertama dalam Al-Quran yang mukjizat dia sangat banyak. Adam tak disebut mukjizat dia. Nuh tak disebut mukjizat dia. Hud tak disebut mukjizatnya. Adam, Nuh, Hud, Soleh, barulah unta soleh tersebut. Berapa mukjizat Nabi Soleh? Satu, unta. Lepas Soleh, kaum Madian, Nabi Syuaib, tak ada mukjizat. Datang Nabi Musa, banyak tak ingat. Oh, sorry. Sebelum Musa, Ibrahim. Ibrahim, apa mukjizat? Tidak ada mukjizat apa-apa. Ibrahim ni diselamatkan dia daripada dibakar tersebut. Satu. Yang keduanya sembelih tak dua. Dua tu ya. Itu pun orang tak lihat yang sembelih tu. Yang orang lihat cuma batu tu je. Ibrahim yang watak utama tu pun satu atau dua mukjizat sahaja. Datang Musa barulah banyak sangat-sangat.
Oh, sebelum tu Yusuf. Yusuf pun tak ada apa mukjizat dia. Dia takbir mimpi sekali 2 kali saja. Musa sangat banyak. Lepas Nabi Musa, satu dua mukjizat je. Ataupun tidak ada mukjizat langsung. Maka tuan-tuan, kebiasaan para nabi ni sama ada zero mukjizat. Mukjizat dalam arti kata yang tunjuk benda yang pelik-pelik mengkagumkan mata tu, hampir tak ada ataupun satu. Oleh kerana nabi-nabi sebelum mukjizat hampir tak ada ataupun satu, ini menyebabkan yang lawan para nabi masih berani untuk berlekeh, berani untuk kata itu, berani untuk kata ini. Sebab apa? Sebab bukti kemukjizatan tu berlaku jarang-jarang. Tiba-tiba Nabi Isa AS, dia berlaku jarang-jarang ke berlaku banyak kali? Mana satu? Jarang-jarang ke banyak kali? Nabi Isa? Tuan-tuan bantu saya. Nabi Isa berlaku jarang-jarang ke mukjizat dia atau banyak kali? Banyak kali. Banyak kali. So, apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS, yang mana mukjizat yang banyak itu berlaku kepada Nabi Isa juga, iaitu mukjizat yang banyak. Ini menyebabkan orang-orang yang cuba nak memperlekehkan Nabi Isa sukar nak sambung perlekehkan Nabi Isa kerana terlalu banyaklah kemukjizatan tersebut. Semua ini adalah keterangan buat kalian kalau benar kalian orang beriman. Kemudian Nabi Isa pun sambung. Tak cukup lagi kah mukjizat banyak tu? Wa atainahul injil fi hudan wa nura. Mukjizat paling agung Nabi Isa adalah apabila Allah berikan kepadanya Injil. Yang mana Injil itu mengandungi petunjuk dan ada cahaya dalam Injil itu. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Injil itu datang dengan tujuan untuk mengesahkan yang telah ada dari Taurat. Tuan-tuan, perkataan tu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Ayat tu Allah guna dalam ayat ni untuk Injil. Bukankah ayat itu juga Allah guna untuk Quran? Ya. Tuan-tuan, kenapa Allah perlu hantar Injil padahal dah ada Taurat? Injil fungsinya adalah, antara satu fungsinya, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Untuk Injil itu sahkan Taurat yang dah ada dekat tangan Bani Israel. Apa fungsi sahkan? Apa maksud sahkan? Tuan-tuan, ingat balik pada isu Nabi Zakaria lepas. Pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Isa, Injil, Taurat ada satu versi atau ada banyak versi? Mana satu pada zaman Nabi Isa? Satu versi atau banyak versi? Satu versi ke banyak versi? Banyak. Banyak. Buka balik isu Nabi Isa. Orang Sumeria ada Taurat versi mereka. Aliran Saduki ada Taurat versi mereka. Tu tak termasuk dalam Talmud duk kata Allah berfirman sekian. Firman tu ambil mana? Selamba je tuan-tuan. Selamba je orang tulis kitab. Untuk ustaz-ustaz tulis kitab. Allah berfirman dalam Al-Quran bahawa sekian. Kita pun tanya, buka surat mana, ayat mana? Tuan-tuan, hari ni kita tanya buka surat mana, ayat mana sebab dah bercetak. Zaman Nabi Isa, dia bukannya Quran, Taurat bercetak. Orang sukar nak tunjuk surah mana, ayat mana. Orang sukar nak tunjuk. Dan senang-senang je orang tulis. Bila orang tulis macam tu, ini menyebabkan benda yang bukan Taurat pun diklaim sebagai Taurat. Maka Injil datang untuk saring semula Taurat. This is Taurat, that one is not. Yang mana Taurat tu disahkan semula. Itu nama dia musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Injil datang untuk sahkan semula. Ini Taurat. Yang ni Taurat. Yang ni Taurat. Yang ni orang reka. Yang ni bukan Taurat. Yang ni Taurat. Yang ni Taurat. Yang ni reka. Yang ni bukan Taurat. Yang ni Taurat. Yang ni Taurat. Yang ni pun reka juga bukan Taurat. Itu Injil. Injil adalah kemahiran Nabi Isa, kata-kata Nabi Isa yang saring semula Taurat. Itu Injil. Injil adalah kata-kata Nabi Isa yang mana Nabi Isa menerangkan dan saring semula Taurat. Itulah Injil. Maka Allah hantar Injil kepada Bani Israel melalui Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Aku, Isa, aku sahkan apa-apa bahagian Taurat yang dah ada pada kalian. Wa li uhilla lakum ba'dha allazi hurrima alaikum.
Aku halalkan untuk kalian sebahagian dari benda-benda yang diharamkan kepada kalian. Nabi Isa antara benda dia buat adalah dia halalkan beberapa perkara yang selama ini Bani Israel anggap itu haram. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Oleh kerana selama ni benda itu korang kata dia haram, tapi tiba-tiba aku bagi tahu kata aku halalkan, maka aku bawakan keterangan dari Tuhan iaitu Injil. Fattaqullah wa ati'uni. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan kalian taatlah kepada aku. Takwa Allah, taat aku. Maka sekarang tentang berdasarkan ayat ni, aku sahkan bahagian Taurat yang ada pada kalian. Aku halalkan sebahagian benda yang diharamkan kepada kalian. Soalan saya, adakah Nabi Isa mansuhkan sebahagian hukum Taurat? Ya atau tidak? Adakah Nabi Isa mansuhkan sebahagian Taurat? Ya atau tidak? Ya. Ya. Maksudnya Taurat tak ikut semua? Nabi Isa mansuhkan sebahagian Taurat? Tuan-tuan, rujukan pegangan Bani Israel. Rujukan pegangan Bani Israel ni satu Taurat. Taurat tu apa? Kitab peraturan yang diturunkan, diwahyukan kepada Musa, dan Taurat itu diwarisi Nabi Bani Israel yang datang kemudian. Taurat ni Nabi Musa saring semula. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Allah sahkan apa-apa bahagian yang telah ada pada kalian. Nabi Isa tidak mansuhkan Taurat. Dengar perkataan ni elok. Nabi Isa dia tak mansuhkan Taurat. Apa yang Taurat sebut, Injil datang untuk sahkan semula. Habis apa dia yang dia halalkan benda yang diharamkan tu? Tuan-tuan, Bani Israel juga pegang Talmud. Talmud yang ustaz-ustaz Bani Israel duk karang gila-gila tu. Ustaz Bani Israel ni yang duk buat pantang larang yang Taurat tak sebut, Nabi tak sebut ni. Mereka yang buat pantang larang itu, pantang larang ini. Maka aku halalkan untuk kalian sebahagian perkara-perkara yang diharamkan kepada kalian. Maka tuan-tuan, bukan Nabi Isa mansuhkan sebahagian Taurat, Nabi Isa mansuhkan ataupun minta orang tolak himpunan Talmud yang ustaz-ustaz Bani Israel karang gila-gila tu. Saya bagi contoh begini. Tuan-tuan, benda contoh saya ni agak kontroversi, tapi saya harap tuan-tuan boleh dengar elok-elok. Tuan-tuan, Nabi ajar kita tentang puasa. Puasa ni menahan apa? Bulan Ramadan? Jawab. Dan dahaga. Menahan diri daripada makan, minum, syahwat. Dari terbit fajar sodik hingga terbenam matahari. Itu Nabi ajar. Nabi ajar kita, puasa ni adalah menahan diri daripada makan, minum, syahwat. So, kena tahan daripada berapa benda? Jawab. 3. Saya tanya balik. Puasa ni Nabi ajar tahan diri daripada berapa perkara? Berapa? 3. Maka 3. tuan-tuan, ada Talmud. Talmud kata, hantar tak? Kalau puasa korek hidung tak boleh. Setuju tuan-tuan? Nabi suruh tahan daripada 3. Ada orang karang Talmud, dia kata korek hidung tak boleh. Batal. Nabi Isa datang dan Nabi Isa kata, aku halalkan kau korek hidung. Korek hidung tak ada kaitan dengan puasa. Maka pengarang Talmud yang kata, batal tau. No, tak batal. Tentang apa pengarang Talmud tu akan buat bila dengar Nabi Isa kata, tak batal. Aku halalkan benda yang diharamkan kepada kalian. Tuan-tuan. Maka aku kata, Astaghfirullahaladzim, enti ulama apa ni, tak mengikut kitab. Itulah. Puasa ni tahan 3 benda sahaja. Makan, minum, syahwat. Nanti ada orang karang Talmud, dia beritahu kata, kalau bulan Ramadan, kita kentut dalam ayam, batal puasa. Tahan 3 je. Pasal apa ada orang pergi tambah hal nombor 5? Oh, kalau bulan Ramadan ni, kita berak tai... Apa? Sembelit.
Kalau bulan Ramadan kita sembelit, kita berak, tek sembelit tu keluar sikit, lepas tu keluar tak habis dia masuk balik dalam. Batal puasa. Siapa dia duk karang itu haram, ini tak boleh, yang tu salah. Siapa dia ajar ni? Pengarang Talmud ajar. Nabi Isa datang, Nabi Isa kata halal. Halal. Boleh, tak batal. Takkan yang tu membatal? Tak batal. Harus, boleh, no problem. Tak wajib. Mati kena buat kenduri, tak bayar. Halal untuk kau tak buat kenduri tersebut. Faham? Nabi Isa datang untuk islah. Nabi Isa datang untuk mudahkan urusan orang. Tuan-tuan, ramai orang yang menjadikan agama ni susah sebab apa? Sebab Taurat ke? Sebab ada orang karang lebih-lebih. Mana satu? Ada orang karang lebih-lebih. Agama jadi susah apabila ada orang goreng lebih sangat. Ada orang karang dan goreng lebih sangat. Bila dia goreng lebih sangat, mulalah. Mula bermasalah lah agama ni. Nabi Isa datang untuk halang benda tersebut. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kalian, abdikan diri kalian kepada Allah. Haza siratum mustaqim. Ini baru jalan lurus, selurus-lurusnya. Nabi Isa datang untuk islah, Nabi Isa datang untuk tajdid, Nabi Isa sangat anti syirik dan bid'ah yang ustaz-ustaz Bani Israel buat pada zaman tersebut. Wallahu alam. Tentu ada soalan setakat sekarang? Tak ada soalan. Lega alhamdulillah saya nak buat 2 pengumuman. Saya minum air je tuan-tuan. Ini 2 pengumuman ya. Pengumuman nombor 1. Pengumuman nombor 1 adalah tuan-tuan jumpa 2 minggu depan untuk Kemuncak Isa. Bahagian berikutnya Kemuncak Isa 25 Mei 2 minggu depan. Pengumuman nombor 1. Pengumuman nombor 2 adalah tuan-tuan, hari ni 11 hari bulan. 2 minggu depan 25 hari bulan. 25 hari bulan ni Kemuncak Nabi Isa tersebut. Okey. Lepas 25 hari bulan, tengok Sabtu tu 27 dan minggu berikutnya sampailah 5 hari bulan Jun. Minggu ni minggu cuti sekolah. Anak-anak tuan-tuan akan cuti sekolah lagi. Minggu keempat bulan Mei nanti. 25 hari bulan ni ada Quran bercerita, Kemuncak Isa. Ni hari Sabtu. Hari Sabtu minggu sebelum cuti sekolah mula tu, hari Sabtu itu kita akan buat seminar Keseimbangan Al-Baqarah. Seminar Keseimbangan Al-Baqarah ni adalah seminar penutup untuk surah Al-Baqarah. Ini adalah ayat 284 sampai 286. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. So ini adalah seminar penutup untuk surah Al-Baqarah dan kita akan buat secara percuma, semua orang boleh sertai. Tuan-tuan boleh sertai, kawan-kawan tuan-tuan boleh sertai, boleh war-warkan dekat seluruh dunia. Maka sekarang 2 perkara. 1, seminar ini, dan juga habis seminar ini, pelajar-pelajar yang berdaftar akan mulakan pengajian tadabbur surah Ali Imran. Al-Baqarah habis, kemudian akan mulakan Ali Imran. Maka sekarang saya nak buka peluang infak untuk tuan-tuan. Peluang infak apa? Ini peluang infaknya adalah. Peluang infaknya adalah saya nak buat iklan. Iklan apa? Iklan seminar percuma ini dan juga iklan seminar kursus Ali Imran nanti. Saya nak buat iklan seminar ini dan kursus Ali Imran nanti. Iklan itu akan dibuat di Facebook Ads dan juga di TikTok Ads. Saya akan bayar Facebook dan bayar TikTok untuk dia war-warkan kursus percuma ini, seminar percuma ini dan juga seminar Ali Imran nanti. Bajetnya berapa? Kita akan iklan di 2 platform, Facebook dengan TikTok. Bajetnya RM25 sehari dan kita akan buat selama 8 minggu. 8 minggu bermaksud 2 minggu bermula minggu depan, 2 minggu sebelum 27 Mei dan juga 6 minggu selepas 27 Mei. 6 minggu yang selepas tu untuk Ali Imran lah. So, 2 platform, bajet RM25 sehari selama 8 minggu. Total adalah RM2,800. RM2,800 ini adalah untuk bayar Facebook dan bayar TikTok untuk kos iklan. Kalau tuan-tuan menyumbang ke tempat yang sama, ke tempat yang selalu,
Apa-apa yang masuk mulai hari ini sampailah habis kisah Nabi Isa yang kemudian semuanya akan digunakan untuk iklan TikTok dan juga iklan Facebook nanti. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa nak menyumbang, menyumbang dekat akaun yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Thank you Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Insentif percuma di Algebra ini hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin... Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Sumbangan anda ke